Jadi tuan-tuan, dunia ni sat sangat. Kadang-kadang dunia yang terlampau singkat yang kita duduk ni, dunia yang terlampau singkat yang kita duduk ni tuan-tuan, banyak masa pula kita nak benci orang. Dunia sebenarnya terlampau singkat untuk kita benci orang. Kehidupan dunia yang Allah sebut dalam Al-Quran, sampai satu detik dan ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan rasa mati. Saya mati, tuan-tuan mati. Orang hari-hari doktor hadut tengok orang mati, dia pun mati. Tok imam hadut solat orang mati, dia pun mati. Orang sembelih ayam duk tengok ayam mati, dia pun mati. Orang hadut gali kubur, duk angkat orang mati bawa turun, dia pun mati. Tak ada orang hidup, semua orang mati. Orang nak mati, mati. Orang tak mau mati pun mati. Sebab mati ni benda yang kita semua kena lalu. Kalla idza balagatit taraqi, bila roh sampai dekat gharir, masa tu apa kita semua boleh buat? Segala perkara yang kita duduk atas dunia dulu, segala perkara-perkara yang kita bazirkan masa dulu, masa tu Allah Subhanahu wa taala mai roh ni sampai kat sini ni, dan Allah tanya wa qila man raq. Lah ni siapa nak bagi sembuh ni? Lah ni siapa yang boleh pulihkan kamu? Doktor pakar mana? Hak boleh rawat sakaratul maut ni? Ubat mana? Hak boleh bagi kesihatan pada orang yang di saat dia berada di kala sakaratul maut. Wa qila man raq. Dan masa tu lepas tahu dah wa zanna annahu al-firaq. Itulah masa perpindahan. Itulah masa perpisahan antara dia dan dunia. Lepas pada ni dah tak akan tengok dah muka orang-orang hak kita sayang ni. Kita takkan jumpa dah orang-orang hak yang dulu tergamak kita benci ni. Tuan-tuan, Islam tak ajar benci orang yang benci kita. Bahkan Islam ajar mencintai musuh kita. Orang yang memusuhi kita, kita sayang kat dia, ni Islam. Bukan maksud sayang orang hak memusuhi kita ni, kita baguslah, bagus. Hak duk buat lah ni, bagus dah. Dia duk buat dosa, baguslah, teruslah, Masya Allah, bagus. Tuan-tuan, ni bukan sayang. Sayang ni tuan-tuan, dia ingin menghadirkan keadaan yang dilihat di depan dia. Seandainya orang tu sedang melangkah masuk dalam neraka, dia pegang tangan tu, tarik kat syurga. Mencintai musuh, bagaimana kerisauan untuk hadir islah pada musuh. Orang yang memusuhi kita, bukannya kita musuh dengan orang. Kalau kita musuh dengan orang tu, cerita hak nombor lain pula. Tuan-tuan, bila sampai pada kadar wazanna annahu al-firaq, dia tahu dah dia akan berpisah daripada kehidupan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat. Allah cerita sakit macam mana. Yang hari ni kita rasa sakit sangat dengan ujian yang Allah bagi. Wal taffatis saqu bis-saq. Bersilang betih kiri betih kanan. Bersilang betih kiri betih kanan. Kat dunia ni kita sakit hati dengan orang. Orang kata macam-macam. Kita geram, ya Allah, sakit jiwa. Bukan kata orang lain, kadang dalam rumah tangga sendiri. Suami tak puas hati dengan isteri, isteri tak puas hati dengan suami, anak tak puas hati dengan mak ayah, mak ayah tak puas hati dengan anak. Semua ini ujian yang Allah hadir untuk kita bentukkan kecintaan hati kita dengan Allah. Tuan-tuan, apa dia kelebihan orang yang jaga ukhuwah? Kelebihan orang yang jaga ukhuwah bukan akhirat, dunia pun Allah dah bagi kat dia bahagia. Kata Syekhul Islam, aku takut orang yang tak dapat syurga kat dunia, dia pun tak dapat syurga kat akhirat ni. Apa maksud dia? Aku takut orang yang tak bahagia atas dunia, dekat akhirat pun dia tak ada peluang untuk bahagia. Bahagia ni tuan-tuan, jangan letak kat siapa-siapa. Jangan letak pada apa-apa. Jangan pernah bagi apa-apa syarat untuk bahagia. Sebab bahagia ni huwallazi anzala as-sakinah. Bahagia ni diturunkan oleh Allah. Kepada siapa? Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman, liyazdadu, untuk meningkatkan apa dia? Imanan ma'a imanihim, iman di atas kadar iman yang memang dah ada dah pada mereka. Walillahi junudus samawati wal ardh, sebab mereka tahu milik Allah lah tentera langit dan bumi. Sebab tu tuan-tuan, hari ni untuk hadir pada keadaan menekan jiwa untuk balas keburukan yang orang buat kepada kita dengan kebaikan ni, tuan, bukan senang. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang yang jaga ukhuwah ni,
Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at. Takkan sama kebaikan dan kejahatan. Allah sebut dulu. Idfa' billati hiya ahsan. Balah kejahatan, keburukan orang buat kat kamu tu dengan kebaikan. Allah kata dia buat teruk kat kamu, dia baling taik muka kamu, buat apa? Kalau orang baling taik muka kita, kita buat apa dia? Kita ambil taik tu 2 ketui, kita buat kepala dia. Geram aku lama dah. Tuan-tuan, hari ni kita suka balas keburukan dengan keburukan juga. Orang sedah bagi sebiji, kita bagi penerajang sliding turning kick, reverse chopping kick. Berpusing-pusing tuan. Menerak orang tu kena orang kita. Tapi Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Apa dia kesan natijah dia? Kamu akan lihat, kata Allah, musuh kamu akan jadi waliyun hamid. Musuh kamu akan jadi kawan karib kamu. Atas dunia dah dapat manfaat. Nabi SAW tak pernah balas apa-apa keburukan dengan kejahatan orang-orang bukan Islam. Tak pernah. Nabi tak pernah balas kejian mereka juga dengan kejian. Tuan-tuan pernah tak dengar riwayat Nabi SAW maki balik orang hak maki dia? Satu Mekah kata Nabi gila. Satu Mekah kata Nabi tukang sihir. Ada Nabi pertahankan diri dia. Dok pun. Nabi tak balas balik pun. Nabi bukan kata balas balik. Pertahankan diri pun dok. Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran pertahankan Nabi SAW. Allah turunkan ayat Al-Quran untuk bela Nabi. Nabi tak bela diri dia. Allah bela Nabi. Kita sibuk nak bela diri kita sampai hilang pembelaan Allah untuk kita. Sebab kita tak nampak Allah. Kita ramai orang yang nak sukakan orang. Tetapi Nabi SAW hadirkan hati dia hanya untuk meredakan Allah. Sebab tu sampai Allah backup Nabi dan Allah sebut apa? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Demi nikmat Tuhanmu wahai Muhammad, kamu tak gila. Allah kata kamu tak gila. Biarlah satu dunia kata kamu gila, kamu tak gila. Tuan-tuan, kalau Allah kata Nabi tak gila, siapa boleh kata Nabi gila? Di dalam hayatul sahabah disebutkan apa dia, satu kabilah datang untuk menunaikan haji dekat Mekah. Haji yang dipenuhi dengan kesyirikan, haji yang dipenuhi dengan segala kekotoran-kekotoran syirik. Tawah telanjang, sembelih binatang, sembahan kat berhala. Keimanan yang suci ditinggalkan oleh Ibrahim AS dinodai. Sehinggalah mai satu kabilah yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitab dia Hayatul Sahabah secara lengkap. Sampai tu jemaah ni dihalang oleh orang Mekah beritahu, tuan-tuan ni jangan masuk Mekah nanti, jangan sekali-kali jumpa dengan lelaki nama dia Muhammad. Dia tu gila, perkataan dia sihir. Sampai kan ada orang hak tunaikan haji, tuan-tuan buh kapas dalam telinga. Takut dengar apa Nabi cakap. Mereka takut. Mereka ditakut-takutkan oleh orang Mekah. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan, bila kabilah tadi dibagi amaran jangan jumpa Nabi, apa yang ada satu orang dalam kabilah tu, nama dia Dimat. Disebutkan oleh Syekh Yusuf, nama dia Dimat. Dan Dimat ni dukun. Dia bomoh, dia pandai berubat. Dia dengar Muhammad gila, perkataan dia sihir. Aku kena jumpa Muhammad ni. Mana tahu kok aku boleh ubat dia. Tuan-tuan, sungguh-sungguh Dimat ni. Dia bukan main-main, dia sungguh-sungguh nak ubat Nabi SAW. Sehinggalah dia cari Nabi dan akhirnya dia bertemu dengan Nabi. Dia duduk depan Nabi, tuan-tuan. Dia kata, wahai Muhammad, aku dah dengar dah apa yang kaum kamu kata tentang kamu. Jangan kamu khawatir. Aku boleh ubat kamu. Tuan-tuan, dia balas Nabi, kalau kita nak pertahankan diri lepas kata aku gila, doa. Aku tak gila. Tuan-tuan tu mungkin saya. Tapi bukan Nabi. Nabi tak pertahankan diri dia pun. Sebab hati Nabi, kehendak keinginan Nabi, macam mana hidayat tembus masuklah hati Dimat. Nabi tengok Dimat. Nabi cuma kata, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan, habis Nabi bercakap, tuan-tuan terpegun Dimat tengok muka Nabi. Dimat kata apa? Aku tak pernah dengar sepanjang hidup aku perkataan secantik sebaik yang kamu sebut ni. Boleh tak tolong ulang sekali lagi? Tuan-tuan, Dimat minta Nabi ulang sekali lagi. Nabi ulang. Nahmaduhu, kami puji hanya Dia, ya Allah. Wa nasta'inuhu, kami minta pertolongan hanya daripada Dia, ya Allah. Wa nastaghfiruh, kami minta ampun hanya daripada Dia, ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kami berlindung kepada Allah daripada dosa perbuatan kami dan kejahatan amalan kami. May yahdihillah, barang siapa yang Allah bagi petunjuk, fala mudhillalah, dia takkan sesat. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, dia sekali-kali takkan dapat petunjuk. Wa nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kami bersaksi bahawa Muhammad itu hamba dan pesuruh Dia. Tuan-tuan, Dimat terpegun kali kedua. Dimat tengok muka Nabi, tak terkata apa. Tuan-tuan, bila kita biasa dengar kalimah ni? Tadi khutbah Jumaat ada dengar. Sebelum ustaz-ustaz, asatizah memulakan perbicaraan, ceramah, dakwah, lepas suka nak sebut perkataan ni. Tuan-tuan, inilah perkataan yang memukau Dimat, sehingga Dimat kata, wahai Muhammad, tolong ulang sekali lagi. Cantik sangat ayat ni. Tuan-tuan, Nabi ulang kali ketiga. Nabi ulang kali ketiga. Habis saja perkataan Nabi ni, tuan-tuan, Dimat kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, Dimat masuk Islam. Dimat masuk Islam dengan kesabaran hati Nabi SAW, dengan kebaikan Nabi SAW. Dimat tak dianggap orang asing oleh Nabi. Dimat menghadirkan cinta daripada Nabi. Nabi menginginkan Dimat untuk hadir pada hidayah, dan Allah bagi hidayah. Tuan-tuan, hari ni kita tengok manusia, apa yang kita paling nak sekali? Kalau kita tengok orang, apa kita nampak? Kita selalu nampak orang kita tak kenal lagi, kita dah sakit jiwa dah kadang-kadang. Kadang-kadang tengok orang kenal pun tak, orang lalu depan aku, tengok dia, tak boleh belah. Tiba-tiba tak boleh belah dengan orang. Tuan-tuan, sembang pun tak pernah. Dia naik motor lalu depan, pepek horn. Kita pun tak tahu dia horn apa, dia horn ayam apa, tak tahu, kita sakit hati lah. Tuan-tuan, kita boleh sakit hati dengan orang yang kita tak pernah sembang pun. Kita boleh sakit hati dengan orang yang tak pernah kita jumpa pun. Tengok kat skrin Facebook, aku tak perhati betul ya ni. La ilaha illallah. Satu status punya pasal kita benci dia. Islam tak pernah ajak macam ni, tuan-tuan.